Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Kita dipertemukan lagi dalam sidang video pada kali ini untuk kelas Fardu Ain kita pada kali ini. Hari ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, iaitu kitab yang menceritakan tentang sirah Nabi. Jadi kali ini kita akan ceritakan tentang kaum Quraisy menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ni, kaum Quraisy ni, kalau dulu kita dah cerita tentang kaum Quraisy ni datang kepada bapa saudara Nabi SAW, iaitu Abu Talib. Nabi kata kaum Quraisy ni datang kepada Abu Talib dan mereka minta supaya Rasulullah menghentikan, supaya Abu Talib menyuruh Rasulullah untuk menghentikan dakwah beliau. Dakwah baginda lah, dakwah Rasulullah SAW tu dia suruh berhenti. Mereka ni janji nak bagi macam-macam kan. Orang Quraisy ni kata nak bagi macam-macam. Rasulullah nak apa? Nak perempuan mereka nak bagi, nak harta mereka nak bagi, nak nama pun mereka nak bagi. Itu kali kedua lah mereka main kepada Rasulullah kan. Rasulullah menolak permintaan itu kan. Dan Abu Talib pun kata, Abu Talib kata tak apa, hang dakwah lah kan, aku akan backup hang daripada belakang. Tu tapi Nabi tak cakap Kedah lah kan. Ni ustaz cakap pasal Kedah ni, kita ustaz dah bohong pula kan. Bukan. Okey, baik. Kemudian kaum Quraisy pun dia orang datang kali ketiga kepada Abu Talib. Ni ustaz ringkas daripada yang dulu kita telah cerita pada yang dulu Okey. Jadi dia orang pun, kaum Quraisy ni pun datang pula kali ketiga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ni pun minta lagi supaya Rasulullah menghalang. Tapi kali ni depa pi kepada jumpa Abu Talib, dan depa ni bawa seorang pemuda yang handsome lah, yang bagus dan sebagainya, yang hebat lah, tubuh badan pun hebat kan. Jadi nak tukar dengan Rasulullah, bagi Rasulullah kat mereka. Kemudian mereka kata, hang ambil lah ni budak hak lawa ni, budak lelaki hak lawa ni, hang jaga dah, hang nak kan. Jadi tukar. Rasulullah mereka nak ambil, mereka nak bunuh kan. Tapi budak tu suruh Abu Talib jaga kan. Abu Talib pun kata, elok lah, bagus lah hampa buat tu. Anak menakan aku, hampa nak ambil, hampa nak bunuh. Tapi anak hampa suruh aku jaga. Jadi tawaran permintaan daripada kaum Quraisy yang kali ketiga tu pun ditolak juga oleh Abu Talib. Abu Talib tolak kan. Tu Abu Talib ni kalau kita nak tengok hebat sangatlah dia, sebab dia adalah orang yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lah yang backup ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak kena macam-macam daripada orang Quraisy ni kan. Okey. Jadi pada kali ini kita akan kongsi pula, iaitu kaum Quraisy menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni pun dia kena juga dengan kaum Quraisy ni tadi. Menyakiti ni maksudnya sehingga kan pukul lah. Mereka pukul dan macam-macam lagi lah yang diorang buat pada Rasulullah, dan juga mereka buat pada orang Islam. Jadi orang Islam ni ditindas ni bukannya baru, bukan yang di Palestin tu je kan. Zaman jahiliah lagi, zaman Rasulullah lagi, orang Islam ni ditindas, dan juga orang Islam ni dihina. Sebab tu walaupun orang yang hebat masuk daripada orang jahiliah tu, contohnya Saidina Umar tu, seorang yang hebat kan, seorang yang berani kan. Antara orang yang mengumumkan keislaman dia adalah Saidina Umar lah. Bila dia masuk Islam, dia kata hari ni aku dah masuk Islam, jadi siapa yang berani mai. Tu lebih kurang macam tu lah. Tapi dia tak sebut tu, ada kisah dia. Nanti kita akan, bila kita dah habis cerita sirah Nabi ni, kita akan cerita pula tentang sirah para sahabat lah. Okey, baik. Selepas melihat baginda masih meneruskan dakwah, dan bapa saudaranya membelanya. Selepas orang Quraisy ni pun tengok Rasulullah, dan tengok Rasulullah ni duk dakwah juga. Dah 3 kali dah pergi jumpa Abu Talib, depa ni pun kata, duk dakwah juga dia, Muhammad ni duk dakwah juga kan. Kemudian kata Abu Talib ni pula duk bela dia, duk jaga dia kan. Kaum Quraisy mula menyakiti. Jadi depa pun start lah, tak jadilah ni pergi jumpa Abu Talib ni. Jadi macam mana kita terus buat adalah, jangan tak payah tanya Abu Talib lah kan. Dan mempersendakannya. Menyakiti ni tak kira sama ada secara luaran ataupun secara menyakitkan emosi dan sebagainya lah
kan. Tu. Jadi kaum Quraisy mula menyakiti dan mempersendakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina dan mencaci dan sebagainya, yang teruk lagi sehingga membaling najis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai macam tu sekali lah, kan. Kita ni dah dakwah, tak ada lagi orang baling najis, tu pun bila orang kata kita dah putus asa dah, kan. Jadi bila kita ada macam tu, kita cuba fikir balik. Kata Rasulullah ni lagi teruk kena daripada kita kena ni. Jadi Nabi kata apa? Qulil haq walau kana murran. Katalah oleh kamu akan benda yang benar walau kana murran, walaupun benda benar itu pahit sekalipun. Jadi kamu kena katalah, kan. Terutamanya sekali apabila baginda keluar untuk menunaikan solat. Jadi mereka ni orang Quraisy ni, kaum Quraisy ni tidak beriman lah, kan. Jadi dia lebih nyatakan kaum Quraisy lah, sebab ramainya masa tu tidak beriman lagi masa tu, kan. Jadi mereka ni menyakiti Rasulullah, mempersendakan, kata macam-macam dekat Rasulullah, kan. Bila mereka buat ni? Ketika baginda keluar untuk menunaikan solat. Sebab Rasulullah ni dia tunaikan solat, dia tak tunaikan solat di luar, dia tak tunaikan solat di rumah dia tunaikan solat dia di depan Kaabah lah, dekat Kaabah lah. Jadi dia pergi menunaikan solat lah, dia melaksanakan ibadat dia lah, kan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum bil hilmi was sabri wal lutfi wal afwi. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia pembawa akhlak yang paling mulia. Dan dia juga datangnya Rasulullah ini menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi apa Rasulullah buat apabila dia kena apa semua tu, dia disakiti, dia dihina dan dia dimaki oleh orang Quraisy. Jadi apa Rasulullah buat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghadapi mereka dengan sifat sopan santun, Rasulullah dengan elok lah menyantuni mereka, walaupun mereka cakap tak elok, tapi Rasulullah balas dengan kata-kata yang baik, perkataan yang baik. Jadi kita pun sebagai mengikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kita guna perkataan yang kesat, perkataan yang tak elok. Perkataan yang tak elok ni contoh macam benda yang mencarut lah, dan sebagainya lah, kan. Tapi kalau kata ayat yang Allah Ta'ala guna, itu tak apa, itu lain lah. Tapi bukan kita guna untuk diri kita lah, tak boleh lah. Allah kata tak apa, sebab Allah tu Tuhan, kita yang tak boleh, kan. Okey, baik. Jadi dengan sifat santun, dengan lemah lembut lah, dengan sabar, Rasulullah menghadapinya macam mana? Dengan sabar. Santun ni maksudnya tak ada kata nak melantun balik, nak balas balik, tak ada. Lemah lembut. Lemah lembut ni bukannya lembek. Lemah lembut ni Rasulullah ni dia tegas, dan dia lemah lembut dalam nak menasihati orang pun lemah lembut, dalam nak menyantuni orang bukan Islam pun dia lemah lembut. Tapi Rasulullah ni sangat tegas. Tu kita kena tahulah, Rasulullah ni sangat tegas. Asyidda wa 'alal kuffar ruhama bainahum. Tu ayat dah lebih kurang lah. Ya, nanti kita ceritalah ayat tu, kan. Dan Rasulullah ni memaafkan mereka. Rasulullah memaafkan orang Quraisy duk buat macam-macam kat Rasulullah ni, menyakiti dia, duk kata macam-macam dekat dia ni, Rasulullah maafkan mereka. Itu antara sifat mulia Rasulullah lah. Dia sangat pemaaf. Jadi kita tak salah pun kita tiru sifat Rasulullah, kita jadilah orang yang pemaaf. Wa kana ashaddahum izaan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Jahlin wa Abu Lahabin wa Uqbah bin Abi Mu'id wal Walid bin Mughirah. Dan adalah Abu Jahal, Abu Lahab, dan Uqbah bin Mu'id dan Al-Walid adalah orang yang paling kuat menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi ini orang yang paling kuat menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Abu Jahal lah. Abu Jahal ni asal dulu nama dia dikenali oleh orang Quraisy sebagai Abul Hakam. Maksudnya orang yang paling jenius lah, orang yang paling cerdik sekali, kan. Tapi bila dia memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi orang yang paling jahil sekali lah. Kemudian Abu Lahab. Abu Lahab ni siapa? Abu Lahab ni adalah bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana cara depa menyakiti Nabi ni, kan? Macam mana cara depa menyakiti Nabi ni?
Jadi Abu Jahal dan juga Abu Lahab ni okey. Okey, Abu Jahal ni dia menyakiti Rasulullah SAW dengan cara dia mengganggu Rasulullah SAW ketika solat. Dengan macam mana? Dengan suara yang keras lah. Dia mengugut, kemudian dia kata macam-macam benda lah. Dia kata dengan suara yang keras lah, dengan kuat lah, kan? Jadi orang yang mengganggu orang semayang ni lebih kurang macam ni lah, kan? Bila orang semayang masa tu lah dia cakap kuat-kuat, kan? Sebab tu kita bila di tempat ibadat, antaranya masjid ataupun surau, apabila ada orang menunaikan solat, rendahkan suara, perlahankan suara. Kalau lagi bagus sekali, bila ada orang semayang, jangan duk cakap apa-apa, kan? Jangan duk bising, kan? Ni adab lah. Yang bila tengok orang semayang, jangan sekali-kali kita buat bising. Kita diam, hormat kepada orang yang menunaikan solat, walaupun di rumah kita. Kemudian yang kedua, yang seterusnya, iaitu Abu Lahab. Macam mana Abu Lahab ni menyakiti Rasulullah? Abu Lahab ni dia menyakiti Rasulullah dengan cara meletakkan kotoran di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dia letak najis di depan pintu rumah Rasulullah. Sebab apa? Sebab bila dia kata nanti Rasulullah keluar, nanti kena benda ni, dia kena masuk balik. Sebab apa? Kena najis. Jadi solat tak boleh dalam keadaan ada najis, kan? Jadi dia kata bagi kotak pakaian Nabi lah, kan? Kemudian siapa lagi? Kemudian Uqbah. Uqbah ni pun sama juga, antara orang yang menyakiti Nabi. Jadi Uqbah ni buat apa kat Nabi? Tak tengok. Okey. Uqbah ni beliau pernah menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mencekik Nabi sekuat-kuat hatinya. Ni teruk ni menyakiti Nabi ni, sampai cekik Nabi, kan? Kemudian Abu Bakar datang menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar datang menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Abu Bakar tolong Nabi lah, kan? Itu antara dan ada juga Al-Walid. Al-Walid pun sama jugalah antara tu. Antara yang menyakiti dengan cara yang sama tu lah, kan? Dengan cara yang sama dengan cara yang sama dengan Uqbah tadi. Okey, baik. Semua orang yang mempersendakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapat pembalasan dari Allah Taala selepas berlakunya hijrah. Ketiga, keempat, sini sebut 4 orang. Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah dan juga Al-Walid. Keempat-empat orang ni mendapat balasan daripada Allah setelah daripada Nabi berhijrah. Berhijrah ni maksud Nabi berhijrah ke Madinah. Ada yang terbunuh dalam peperangan. Di antara mereka 4 orang ni yang menyakiti Nabi ni, ada yang terbunuh dalam peperangan dan ada juga yang mati selepas menderita penyakit. Menderita pelbagai penyakit. Siapa tak tahu, sebab dalam ni kita tak detailkan. Jadi ada yang mati dengan sebab penyakit, ada yang mati dengan peperangan. Abu Jahal kata mati dalam peperangan. Dan ada yang penyakit, tak tahulah yang mana satu lah, kan. Nanti kita akan tengok lah. Okey. Habis. Itu cerita tentang mereka menyakiti Nabi. Nanti insya-Allah pada masa akan datang kita akan sambung lagi Quraisy menyakiti sahabat-sahabat Nabi. Setelah mereka menyakiti Rasulullah SAW dan tidak berkesan untuk menghentikan dakwah Nabi SAW, mereka pun mengubah strategi dan menyakiti sahabat Nabi pula selepas itu. Jadi kita akan sambung pada sesi yang akan datang insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum.